Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ni kita akan sambung perbincangan pada bab yang ke-56. Muka surat tu kena tulis sendiri, terlupa nak ejah tu. 126. Kalau nak jimat bubuh 26. Muka surat 126 sepatutnya. Ana terlupa nak ubah dia punya nombor. Sepatut kena tansik, kena selarah tu tertinggal tu. Baik, bab yang ke-56 pada muka surat 126. Tatwilul qiyam fi raka'atil ula min salatiz zuhri. Memanjangkan qiyam. Mana kita lama qiyam pada rakaat pertama dalam solat zuhur. Itu. Imam An-Nasai telah mengemukakan dua hadis di bawah bab ini. Kedua-dua hadis di bawah bab ini menjelaskan hukum sunat memanjangkan qiyam pada rakaat pertama solat zuhur. Ialah akhir datang bila kita belajar habis dia punya bab ni, makna semua solat lah. Cumanya Imam Nasai ni style dia, bab dia waktu dia ambil tajuk khusus. Dia buat begitu. Padahalnya kalau kita baca habis dia punya hak ni, bab yang kitab yang ke sebelah ini, kita akan faham bahawa semai fardu ni untuk rakaat pertama tu dia lebih lama. Itu pendapat jumhur ulama. Atas sebab kita akan tengok selepas ni. Baik, hadis yang pertama iaitu hadis 973. Wa bihi qala akhbarana Amr bin Uthman qala hadatsana Al-Walid an Sa'id ibn Abdul Aziz an Atiyah ibn Qais an Qaza'ah an Abi Sa'id al-Khudri qala laqad kanat salatu az-zuhri tuqam fayadhhabu adh-dhahib ila al-baqi' fayaqdi hajatah thumma yatawadda thumma yaji'u wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ar-rak'atil ula yutawwiluha. Imam Nasai dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Abi Sa'id Al-Khudri. Beliau berkata, demi sesungguhnya ketika salat zuhur hendak didirikan, ada seseorang pergi ke kawasan Baqi' untuk menunaikan hajatnya. Dan selepas itu dia berwudu. Selepas dia qada hajat tu dia berwudu, kemudian dia datang ke masjid, maksudnya Masjid Nabi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih di rakaat pertama. Baginda sallallahu alaihi wasallam memanjangkan salat pada rakaat berkenaan. Jadi semaya Nabi pada rakaat pertama dia panjangkan. Baik. Cuba tengok perbincangan dan pedoman hadis yang pertama. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri adalah sahih dan ia dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih. Yang kedua, Al-Fayyumi rahimahullah berkata, ini salah satu tokoh dalam bahasa Arab. Sebab kita tengok, ialah kita kena tuan sebut tu. Kalau tidak ulama kita tak akan sebut. Nyagi buat tempat buah di Baqi' tu. Tidak kubur gitu. Takut silap faham pula. Postai pok kita dulu bawa duduk sebab tu bawa duduk. Kadang-kadang batal dia ni besar. Nak apa tu cukup zat tu lah. Sebelum kita dulu nampak Baqi' ni tidak ke lagu mana? Cuba kita tengok. Syekh Al-Fayyumi rahimahullah berkata, dia kata Baqi' ni adalah sebuah lokasi yang luar. Hak lah ni kita nampak kubur tu sepit dah tu. Baik. Hak ni perlu kita tahu ni. Disebutkan juga Baqi' sebagai tempat mempunyai pokok. Sebab tu boleh pergi buang air besar, air kecil tu. Boleh berlindung. Kalau tempat terbuka gitu. Yang nampak kat orang. Tu asal dia. Bila disebut Baqi'ul Gharqad, ada dalam hadis ni. Kalimah ni.
Bila disebut Baqi'ul Gharqad, ia merujuk kepada bandar Nabi SAW yang mempunyai banyak pokok. Itu dari segi bahasa Arab dulu. Ia masih ada sampai sekarang dan kekal dengan nama asalnya. Tak ubah Baqi' itu. Sekarang, kawasan berkenaan lebih khusus sebagai tanah perkuburan. Ini dalam kita ada Al-Misbah. Baik. Ini salah seorang tokoh besar juga dalam bahasa. Ibnu Manzur menjelaskan. Dia kata Baqi' adalah lokasi yang mempunyai pelbagai pokok. Dan kerana itulah dia dinamakan dengan Gharqad. Baqi' Gharqad ni Baqi' yang ada banyak pokok. Sekarang ia adalah sebuah perkuburan. Kalimah Al-Gharqad merujuk pada pokok yang berduri yang banyak tumbuh di sana. Maknanya asal Baqi' ni kawasan yang ada banyak pokok. Itu asal dia. Lah ni tak ada separuh rabuk kita pergi. Nah, ke Baqi' tu. Nah, tak ada. Tapi dulu penuh pokok. Tapi lah ni dia pun sebut. Lah ni sudah jadi kubur. Asalnya tempat tu. Dan luah. Yang ketiga. Lelaki yang pergi menunaikan hajatnya dan masih sempat dengan rakaat pertama bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan panjangnya rakaat pertama yang ditunaikan oleh baginda sallallahu. Lama Nabi sembahyang rakaat pertama. Baik. Kita kata mungkinlah kita buat andaya dulu tidaklah sejauh tu kalau di masjid Nabi, tempat Nabi sembahyang, nak pergi ke Baqi' mungkin tidak sejauh lah ni. Lah ni jauh kat lah tu. Tapi kokok mana pasal pagi buai air? Tentu buai air besar lah kita kata. Buai air besar kita tak kira lah. Dia tak sebut sini. Lepas tu, sempat ambil wuduk, dah lagi dengan rakaat pertama. Padahal, maksud hendak didirikan ni maknanya tuqam tu maknanya sudah iqamah dah. Ya, anak terjemah tu kalau boleh tambah lah. Sebab tuqam tu maksudnya sudah diiqamah dah. Tu makna tuqam. Tapi dah lagi panjang kat lah ni. Baik. Inilah yang dimaksudkan oleh tajuk bab yang dibuat oleh Imam An-Nasai. Imam An-Nasai ni ayat ni lah. Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan. Syekh Ethiopi ni kalau dalam syarah dia ni 42 jilid ni. Acap benar nak tengok. Boleh kata hampir lah kalau bab fiqh mesti duk mari Imam Nawawi. Sebab ini tokoh besar. Tokoh besar. Itu Asy'ariyah tu. Imam Nawawi. Tapi tak ada pelik-pelik tu. Asy'ariyah lagu mana? Kena ngaji. Baca Sahih Muslim dia, syarah Muslim ni boleh tahu. Jadi sesungguhnya Nabi SAW telah meringkahkan solat tamam dengan tujuan memudahkan orang awam. Ni Imam Nawawi nak cerita hak biasa. Sini kita tengok dalam hadis ni panjang. Tapi kata Imam Nawawi, dia kata sesungguhnya Nabi SAW telah meringkahkan salat tamam dengan tujuan memudahkan orang ramai. Itu hak biasa. Rasulullah SAW telah berkata, sesungguhnya aku ketika memasuki salat bermaksud memanjangkan salat. Ni satu kisah berlaku. Tiba-tiba aku mendengar bayi menangis dalam masjid. Lalu aku ringkahkan salat agar tidak menyusahkan ibunya. Hak ni kalau dalam syarah. Ulama sebut zaman Nabi dulu perempuan-perempuan ni memang pergi sembahyang. Siapa dia tu Imam Nabi SAW. Siapa anak kecil bawa bayi je. Dan Nabi ra'i ke. Kalau kita tengok dalam hadis Bukhari penuh budak-budak di masjid. Dia sembahyang. Kita tahu tak unggah budak. Dia tak apa kalau gitu ya sebenarnya. Lepas tu budak-budak dia buat apa tapi masa sembahyang dia jagalah. Tu. Mana payah nak kawal budak kecek dengan orang tua kecek di masjid. Coyak kana. Mana payah? Anak rasa payah orang tua rasa. Sebab kalau budak ni kalau tak polis depan senyap lalu. Orang tua tak apa senyap payah tempat kita ni. Budak tak apa nak mari masjid apa? Takut tu siap. Tak boleh kecek sikit. Tak boleh kecek sikit marah lalu. Masjid tidak gitu. Masjid tu gereja ni tak boleh kecek tu. Masjid ni lain. Maksud anda sebut tu janganlah kita siapa tak kawal pula. Sebab itulah dalam mazhab Syafi'i sendiri pun maknanya berlapik kain budak tidak khitan lagi tak batal pun. Kata batal pendapat tu tak kuat dalam mazhab Syafi'i ni. Nabi dukung cucu dia apa dia? Umamah. Cucu. Lepas tu hak tu tentu kecil benar lagi. Tak pun nak sujud bawa akak letak.
nak rokok letak. Semua tengok tu kata semaya fardu, semua kata zuhur, semua kata asar semaya tu. Kena ambil kira semua tu. Biar sesuai lah. Tetapi kalau hak kecil bising tanpa kawan, sebab tu kena tepi ayah dia tu. Benda-benda gitu kita kena tengok. Kena jadi ke masjid sebagai tempat mesra kanak-kanak. Lepas tu fikirlah macam mana. Para ulama menyebutkan, tujuan Imam Nawawi sebut di ayatnya Nabi ni semaya panjang semua kah? Dah mesti kau semaya panjang rakaat pertama ataupun dah. Baik. Sebab itulah para ulama menyebutkan salat Rasulullah berbeza-beza dari sudut lama dan ringkas, bergantung kepada keadaan makmum. Jika makmum bersedia untuk dipanjangkan, maka dipanjangkan, dan jika keadaan makmum tidak semuanya bersedia, maka diringkaskan. Namun mereka membuat kesimpulan, mereka ni mana para ulama membuat kesimpulan kebiasaan, kebiasaan. Keadaan salat berjemaah Nabi SAW adalah ringkas. Dan ada ketikanya dipanjangkan sebagai menyatakan keharusan. Bahkan ada hadis yang mana Nabi SAW mengarahkan imam agar meringkaskan salat berjemaah kerana melihat keadaan makmum yang sakit, uzur dan faktor usia. Ana tak mari sengaja tak mari hadis ni kita biasa dengar dah. Beberapa hadis Syekh Ethiopi pun dia kemuka ke dalam syarah beberapa hadis Nabi suruh imam. Bahkan imam bila direport kata dia baca panjang, Nabi panggil tu imam hak di kisah dibakit Nabi panggil. Nabi panggil. Tu. Tapi ada juga anda baca ulama sebut kata di Madinah ni Nabi tengok keadaan. Dan itulah tujuan Nabi, bukan Nabi kenal. Tu tujuan Nabi, maknanya dia paling tu ketika di iqamat dia tengok. Bukan betul sahaja. Dia tengok kenapa segal-segal bakal ni. Apanya sikit. Tengok keadaan. Tapi kebiasaannya memang ringkas lah. Baik, di sini kita boleh lihat hadis yang kedua, iaitu hadis yang ke-974. Wa bi qala akhbarani Yahya bin Durust qala hadatsana Abu Ismail wa huwa al-Qannad qala hadatsana Khalid qala hadatsana Yahya bin Abi Katsir anna Abdullah ibn Abi Qatadah haddathahu an abihi 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala kana yusalli bina az-zuhra fayaqra'u fi ar-rak'atayn al-ulayayn yusmi'una al-ayah kadzalika wa kana yutilu ar-rak'ah fi salati az-zuhri war-rak'ah al-ula yani fi salati as-subh. Imam Nasa'i dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis ini daripada Abu Qatadah. Cuma kena tanda bulat pada Khalid tu kan. Khalid telah meriwayatkan. Khalid tu kita nak bincang selepas ni. Khalid tu. Jadi Imam Nasa'i telah meriwayatkan hadis ni dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis ini daripada Abu Qatadah. Jadi anak dia Abdullah telah riwayat daripada dianya. Anak Abu Qatadah tu. Jadi Abu Qatadah daripada Nabi SAW. Beliau yakni Abu Qatadah berkata, Rasulullah SAW pernah salat zuhur bersama kami. Dan pada 2 rakaat pertama, beliau memperdengarkan ayat pada kami. Pada salat ni, salat zuhur ni. Beliau SAW memanjangkan rakaat pertama pada salat zuhur dan salat subuh. Luar terjemah mafhum. Baik. Kalau kita perhatikan hadis ni secara umumnya, maknanya Nabi bila rakaat pertama tu dia panjang. Bukan zuhur saja. Lepas ni kita tengok asar, subuh. Lepas tu dia baca ayat kuat. Fatihah kuat pada waktu zuhur. Kita kira nak nikah baca tu. Nak nikah tu saja nak sebut cerita malam-malam. Dia nak nikah mai zuhur. Padahal tak beramal ni pun. Baca regah mai zuhur. Kita kata terganggu dah ni. Kena nikah dia kata macam mana dia pilih kepala. Tak ajar lagi baca regah mai zuhur ni. Kesal juga kalau gitu nak nikah nak. Kejuh habis. Dia asrama, dia itu imam lama ke? Kat 20 orang kot. Baik. Lepas tu lagu mana ni? Cuba kita tengoklah di sini kan. Ni derah ni. Maya sir ni. Bukan maya jahar. Baik, cuba kita tengok. Hadis Abu Qatadah ni muttafaq alaih.
Yang kedua, Syekh Al-Ethiopi menyebutkan, sebelum kita bincang ni, kita nak bincang dulu sebab sanad ni memang ada masalah. Kita bincanglah secara ringkas. Dan ni pun ana ringkas dah ni. Syekh Al-Ethiopi menyebutkan, dia kata terdapat dalam nuskah Al-Mujtaba. Mujtaba ni kita guna ni lah, dia panggil Mujtaba. Yang dimiliki oleh saya, tambahan ni, telah meriwayatkan kepada kami oleh Khalid. Haddathana Khalid. Ada Khalid. Antara Abi Ismail Al-Qannad dan Yahya bin Abi Kathir. Baik, cuba tengok dalam sanad di atas tu. Arak dia tu. Haddathana qala haddathana Abu Ismail Al-Qannad wa huwa Al-Qannad. Sebab Abu Ismail ni ramah. Sebut Al-Qannad tu kok dia. Tidak orang lain lah dia. Abu Ismail tu ramah. Qala haddathana Khalid. Ada Khalid situ. Qala haddathana Yahya bin Abi Kathir. Tu. Jadi kata Syekh Ethiopi dalam Nusrah Al-Mujtaba hak kita sedang guna lah ni, hak saya miliki ni, ada tambahan haddathana Khalid. Duduk tengah antara Abu Ismail Al-Qannad dan Yahya bin Abi Kathir. Tu ada Khalid. Setahu tu nak ayatnya ulama kita. Dia cek sesa tu. Setahu tu nak ayat dalil dalam agama kita ni. Tambahan ini. Jadi Khalid ni dia panggil ziyadah. Tambahan ini tidak ada dalam kitab asal Imam Nasai Al-Kubra. Sebab ni ringkas ni mana 1/3 daripada 3 bahagian. 3 tu 1/3 dia ringkas. Mana hak asal dia Al-Kubra tu tak ada. Hak asal pun tak ada. Padahal ni hak ringkas dah ni. Sebetulnya telah disebutkan sanad ini dalam Al-Mujtaba. Mujtaba ni Sunan Surah kita dah baca ni lah. Tu. Bab 2/3 nukil hak mula-mula dulu. Ana ingat bakal kuliah yang ketiga ke yang kedua. Ni Sunan Nasa'i di Masjid Langgar yang bersejarah tu. Hadis 24 dalam kitab At-Taharah. Kitab At-Taharah hadis yang ke-24 bab 23 ada sebut dah tu. Anak semok di punya nota lama tu memang ada. Dalam sanad hadis berkenaan tidak ada disebut Khalid sebagai guru kepada Abu Ismail Al-Qannad. Sebab kalau dalam sanad ni Abu Ismail Al-Qannad ni dia ambil pada guru dia nama Khalid. Tiba-tiba ulama kita cek dalam kitab Rijal tak ada guru dia nama Khalid. Lepas tu tengok dalam sanad lain tak ada. Ni ada. Tu. Kena cek sosok tu. Kita juga baca ya ni. Para ulama menjelaskan tambahan ini adalah satu kesilapan kerana alasan berikut. Salah ni dia panggil ghalat. Cumanya hadis ni jadi sahih kena tengok sanad lain lah. Yang pertama, apa alasan? Tidak ada nama guru Abi Ismail Al-Qannad yang bernama Khalid. Dia ada ni nama-nama perawi ni guru dia siapa? Sesa kena setara tu nak ayatnya ulama. Ingat nak kumpul mudah tu. Sebelum ditulis dia adalah pala tu ulama kita dulu. Ingat sosok. Sebab tu kalau kita faham gini ke tak? Takut kita nak kecek buat agama. Takut salah tu lah. Sebab tu kalau wasa tak cerak tak usah lah. Tak usah kecek. Kecek orang kita yakin-yakin sudah. Perkara ini boleh dirujuk dalam kitab Tahzibul Kamal oleh Yusuf Al-Mizzi. Siap dengan jilid tu. Dalam Tahzibut Tahzib oleh Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Bahkan disebutkan dalam 2 kitab berkenaan nama guru kepada Abi Ismail Al-Qannad ni hanya Yahya bin Abi Kathir, hak ada sini ni, hak dalam kitab ni, dan juga Qatadah. Khalid tak ada. Ulama yang tulis tentang Rijal ni tak sebut Khalid ni salah seorang guru dia. Mana sini ada Khalid? Tu. Yang kedua, tidak ada nama orang yang meriwayatkan daripada Yahya bin Abi Kathir yang bernama Khalid. Maknanya guru apa ni kita kata anak murid yang ambil daripada Yahya bin Kathir tak ada nama Khalid. Kenyataan ini boleh dirujuk dalam 2 kitab yang sama, Tahzibul Kamal dan Tahzibut Tahzib. Boleh tengok situ. Yang ketiga, Abi Ismail Al-Qannad telah menyebutkan dengan jelas lafaz tahdith. Tahdith ni mana haddatsana lah. Dah faham lah tu. Bila sebut lafaz tahdith dengan haddatsana daripada Yahya bin Abi Kathir. Tak ada celah tu Khalid tu. Sebagaimana yang terdapat dalam Nas Al-Kubra, kita asal Imam Nasai sebelum dia ringkas jadi Mujtaban. Dalam bab yang sama pula tu. Dalam bab yang sama.
Dan nas al-mujtabah dalam bab 23 hadis 24 tadi dalam kitab Taharah tadi. Tak silap anak minggu 3 minggu 4 kita ngaji ni. Mula-mula ngaji Nasa'i dulu. Oh lama dah tu. No. Kesimpulan, jelas dalam sanad al-mujtabah pada hadis 984. Hak lain pula ni. Telah berlaku kesilapan. Dan yang betulnya tidak ada guru Abi Ismail Al-Qanna yang bernama Khalid. Mana Khalid ni tak tahu siapa dia masuk nama ni. Ulama boleh cek tu. Itulah hebatnya agama kita. Mana tak suruh menipu lah masa kuliah no. Tak suruh kecek ngaruk lah. Dia setiap zaman akan ada orang reti ilmu ni kalau kita tak reti. Kita ni jujur baca ni. Tu nak ayat bui, agama kita ni beza. Nak cari mana lagu tu? Ada senara. Yang ketiga, dalam riwayat 974 kita sudah baca ni, Abu Qatadah tidak menyebutkan surah mana yang dibaca oleh Nabi SAW. Tetapi dalam riwayat 975 kita akan baca selepas ni, pada bab 57 melalui jalur riwayat Al-Auza'i, dan pada riwayat 977 akan datang pada bab 95 melalui jalur riwayat Aban bin Zaid, beliau telah menyebutkan Nabi SAW telah membaca Ummul Quran dan 2 surah pada 2 rakaat pertama salat Zuhur dan Asar. Tu ada sebut. Kita tengoklah. Cuma 977 kena tanda tu. Ada sana tersilap tu. Sehingga ana masa ana baca tu tidak 977 tu. Tak apalah ana sebut semula. Macam mana boleh tubik 977 tu? Ataupun mungkin tetap anda cek semula tu. Okay, yang keempat, Nabi SAW memanjangkan qiyam pada rakaat pertama sebagai memberi peluang kepada musalli yang datang lewat agar sempat melakukan salat berjemaah dengan sempurna. Jadi sempurna di sini ulama kata maknanya sempat dengan rakaat pertama. Dia dalam kebanyakan ulama bila dia kata salat jemaah dengan sempurna, dia melibatkan sempat rakaat pertama. Sempurna tu dia kira tu. Yalah, kalau tidak kena jadi masbuk kita kata. Dah kita bincang dah dulu dah sunnah saya. Kadar yang paling orang panggil paling minimal lah untuk dah rakaat pertama tu setakat mana. Okay, kita bincang ramai ulama kata selisih tak apa lagi. Kita nak rokok tu imam pun tidak. Tu imam tak sesak tidak kita rokok tu kira dah lagi. Tapi setengah ulama kata kalau tu imam akak kepala tu ketika rokok tu tak ada dah tu khilaf. Jadi nak pakai mana? Kalau puasa tak ada pakai sana. Jadi dah. Gitu. Moga pendapat tu moga Nabi tak buat perincian gitu. Lepas tu kita nak pakai pendapat kebanyakan tempat kita ni maknanya kalau tu imam sudah akad walaupun tak sempurna lagi tidak dia, kira kita tak ada rakaat tu, tak apa juga nak pakai tu. Tapi kalau kita nak pakai sama kata selisih, kita rokok, tu imam pun akad kepala. Mana selisih tengah jalan gitu. Tu kan setengah ulama kata kira tak ada. Tapi ada juga ulama kata kira ada lagi tu. Tu kadar yang paling akhir tu. Baik. Yang keempat, Nabi SAW memanjangkan qiyam pada rakaat pertama saja. Yang kelima, hadis ini menjadi dalil sunat memanjangkan qiyam pada rakaat pertama. Boleh katakan ini walaupun tidak ijma', tapi boleh katakan jumhur lah. Ulama sebut jumhur. Bukan mazhab Syafi'i saja ni. Tapi dalam mazhab, tak apa kita bincang lepas ni, dalam mazhab Syafi'i pun ada yang tak terima ni. Dia khilaf di kalangan mazhab Imam Syafi'i sendiri, ulama. Yang keenam, Imam An-Nawawi berkata, para ulama di kalangan ashab kami, ashab itu mana tokoh-tokoh dalam mazhab Syafi'i lah, telah berbeza pandangan berkenaan maksud dipanjangkan qiyam pada rakaat pertama kepada 2 pandangan. Ni anak sebut sana lah. Mana dalam tokoh-tokoh dalam mazhab Syafi'i pun dia ada beza ni. Misalnya di sini cuba tengok. Ada yang kata sebenarnya tidak dipanjangkan sopa rakaat pertama, rakaat kedua sopa ya. Rakaat ketiga kepaksa kira lah moga tak baca ayat dah. Sopa ya. Tidak perlu dipanjangkan. Jadi bagaimana dengan hadis ni? Hadis ini ditakwil dan difahami kadar panjang itu hanyalah kerana pada rakaat pertama ada doa iftitah dan juga ta'awuz, kata a'udzubillah. Kan kita bicara dah a'udzubillah ni baca ketika mula-mula tu ya, rakaat pertama ya. Dalam mazhab Syafi'i pun kata gitu. Mau kita pakai ngomong belakang ada tu. Dia tak tahu dia buat tu tidak Syafi'i tu. Atau kerana Nabi SAW mendengar ada orang yang baru masuk dalam Jumaat ni.
Mana Nabi semaya itu, dia bunyi macam ada orang mari. Dia pun panjang. Ada juga gitu. Kerana sebab. Bukan sentiasa begitu. Ini adalah pendapat yang masyhur dalam mazhab Asy-Syafi'i. Ini pendapat yang masyhur. Jadi maknanya asalnya tidak panjang. Jadi panjang itu kerana rakaat pertama tu ada doa iftitah dan juga ada ta'awuz, ataupun kerana Nabi dengar ada orang mari-mari. Ini takwilan. Itu pendapat pertama. Dan ni pendapat yang masyhur. Masyhur ni makna kuat jugalah. Yang kedua, ada juga ulama kata dipanjangkan bacaan Al-Quran dengan sengaja. Tak berkait dengan orang mari, dengan sengaja. Tu. Ini adalah mazhab yang sahih. Dan mukhtar yang selarah dengan maksud zahir hadis. Boleh dikatakan ni orang ramanya. Kalangan yang berpendapat ada syariat membaca surah pada 2 rakaat akhir, tetap berpendapat ia lebih ringkas daripada 2 rakaat pertama. Ada juga setengah ulama, tapi kita bincang lepas ni lah. Dia kata rakaat 3, rakaat ke-4 pun baca juga surah lepas Fatihah tu. Tapi itu bukan pendapat ramai. Tapi ada lah. Mazhab Syafi'i tak ada tu. Tu kita bincang selepas ni secara ringkas saja. Iyalah kalau orang kata ada juga baca pun, tapi rakaat pertama kedua lebih panjang. Itu maksudnya. Hak panjang sekali rakaat pertama. Sebab Imam Nawawi tak setujulah dengan hak kata rakaat kedua ketiga ni mana baca ayat selepas Fatihah tu. Memang dia tak terima tu. Itu mazhab lain lah, pandangan lain. Baik. Kita pergi pada bab seterusnya, bab yang ke-57. Babu Ismail Imam al-ayah fi Zuhri. Tadi pun ada dah. Ana pun tak sempat nak tulis. Sebab kena tengok Juhna juga lah. Dia panggil tarjamatul bab dia tu lah. Maksudnya begini. Sebelum itunya kita sebut ni dulu. Imam An-Nasa'i telah mengemukakan satu hadis di bawah bab ini. Imam memperdengarkan ayat pada salat zuhur. Maknanya tu imam baca dergah mai zuhur. Dia buat tajuk khusus. Dia nak ayatnya ada. Ada. Tapi orang ni tidak ramai. Tidak ramai. Lepas tu sahabat ada ke dia buat? Ada. Ada buat. Baik. Hadis bab menjelaskan keharusan imam memperdengarkan bacaan kepada makmum tu ketika salat zuhur. Tertinggal tu kepada makmum. Okey, baik. Cuba kita tengok di sini satu hadis saja Imam Nasa'i kemukakan. Hadis 975. Wa bi qala akhbarana Imran bin Yazid ibn Khalid ibn Muslim yu'rafu bi ibn Abi Jamil ad-Dimashqi. Qala hadatsana Ismail ibn Abdullah ibn Sama'ah qala hadatsana Al-Auza'i an Yahya bin Abi Katsir qala hadatsani Abdullah Ibni Abi Qatadah. Ana pun tak tahu dia punya komputer macam mana. Ana betul lah kedah dia tu. Baris banyak salah. Cuba tengok. Haddatsani Abdu tu. Bukan Abdi. Sebab ana tengok dalam laptop ana tu berubah dah. Bila kita print, dia jadi tak berubah. Tu masalah dia. Tu kena check semula. Kena cari tu umur dia tu. Cuba tengok sini jelas benar lah. Haddatsani Abdullah. Bukan Abdi. Hadatsani Abdullah ibnu tu betul. Abi Qatadah qala hadatsana abi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u bi ummil Quran wa suratain fi rak'atain al-ulayain min salati az-zuhri wa salati al-'asri wa yusmi'una al-ayata ahyana wa kana yutilu fi rak'ati al-ula. Imam Nasa'i dengan sanad telah meriwayatkan hadis daripada Abi Qatadah. Abi Qatadah telah meriwayatkan kepada kami katanya. Ayah saya telah meriwayatkan kepada kami. Ayah saya tu kata siapa dia? Abdullah lah dia kata ayah dia. Mana Abi Qatadah? Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Ummul Quran dan 2 surah pada 2 rakaat pertama pada salat zuhur dan asar. Ada kalanya beliau memperdengarkan ayat kepada kami dan ada kalanya beliau memanjangkan rakaat pertama. Makna ada berdasar dari Nabi derah baca maya zuhur dan asar. Sebab tu ada sahabat itu tu. Yalah, tapi kenapa ramai sahabat tidak amal tu? Ana pun tertinggal poin itu. Tak apa ana sebut lepas ni lah secara lisan saja. Yang pertama sekali hadis Abu Qatadah adalah sahih. Hadis ini sahih.
Yang kedua, hadis ini menjadi dalil yang jelas kepada bab yang telah dikemukakan oleh musannif rahimahullah. Harus imam menyaringkan bacaan agar didengari oleh makmum pada salat zuhur. Kenyataan ini bermaksud ada keharusan menyaringkan bacaan ayat pada salat sirriyah. Cuma anda tidak sebut di sini, molek juga kalau kita sebut. Setengah ulama kata Nabi buat itu nak ajar cara semaya pada peringkat awal. Bahawa maknanya kena baca lepas Fatihah tu ada bacaan. Sebab tu sebut ada ahyanan, ada kalanya. Itu sebagai nak mengajar. Supaya setengah ulama kata ada Nabi baca derah lah. Zikir lepas semaya nak ajar cara zikir. Tu. Yang ketiga, Imam An-Nawawi berkata, sabda Nabi SAW, Rasulullah SAW membaca Ummul Quran dan 2 surah. Ulama fiqh faham macam mana ni? Imam Nawawi kata, Nabi SAW sabda Nabi SAW, bukan sabda Nabi ni Sayyidina ni Abu Qatadah ni. Abu Qatadah tak ke Nabi sabda, dia kata Rasulullah. Silap tu. Ni ke ubaki silap ni. Abu Qatadah berkata, tu sebenar tu. Salah tu potong. Rasulullah SAW membaca Ummul Quran dan 2 surah. Gapo dia ulama fiqh faham ni? Menjadi dalil kepada pendapat ashab kita, yakni tokoh-tokoh dari mazhab Syafi'i dan orang yang sependapat dengan mereka bahawa membaca surah ringkas dengan lengkap lebih afdal daripada membaca ayat yang panjang. Ni tokoh mazhab. Bila kata 2 surah, rakaat pertama 1 surah, maknanya surah ringkas tu. Anaknya banyak dah sebenarnya anak siap tu, sepatut itu kita nak bincang. Jadi tak termasuk jadi berkenaan dengan solat. Kebanyakan ulama kata solat ringkas ni dia panggil kayak ayat Quran dia bagi 3 Dia panggil ayat tiwan, ayat mathani dengan ayat mufassal. Hak ni ulama kata sebenarnya ada lah duduk muka surat lain. Jadi waktu tu kena itu semula lah. Jadi ringkas sebab Nabi bincang panjang juga tu. Jadi hak mufassal ni maksudnya setengah ulama kata mufassal ni daripada ayat suratul Hujurat sampai ke akhir. Tak apalah dia terkilah ada sampai qaf, ada kata jathiyah macam-macam lah. Hak pentingnya hak dalam ayat sini bila kata mufassal maknanya ayat ni ayat yang pendek. Mana tidak ayat panjang. Cuma dia bagi pula mufassal tiwal, mufassal qasid, mufassal qasid itu maknanya daripada daripada wadduha. Sabbih isma rabbikal a'la pun ada sebut ke bawah. Tu maknanya mufassal hak ringkas. Jadi hak ni hak mana? Itu. Jadi hak tu sepatutnya kita bincang kemudianlah tu. Akan datang. Hak ni maknanya mufassal hak qasid. Ayat mufassal tapi hak pendek-pendek. Orang panggil surah. Surah tu lah surah juz naba tu, juz amma tu. Tu. Itu maksud dia. Sebab dia kata tak akanlah baca 2 ayat 2 surah dengan lengkap kalau surah banyak. Hak Nabi semaya tahajud tu tak belah tu. Ni maya jemaah ni. Tu cara ulama fiqh. Imam Nawawi kata bila disebut kata Nabi baca 2 surah untuk rakaat pertama dan kedua, maknanya surah tu mufassal qasid. Tu maksud dia. Agak gini tak apa kalau mengikut anak tulis banyak juga tu itu tu. Ulama kata dia gini, kita ambil mudah. Mana daripada sabbih isma rabbika sampai ke An-Nas. Itu dia panggil mufassal qasid. Tu. Bapa tu sebab tu kira-kiranya tidak menyusahkan makmum. Sebab makmum ni macam-macam. Sahabat ni tua-tua pada. Gitu. Waktu tu kita bincang kemudian. Sebab waktu tanah siap dah tulis tu. Baik. Jadi kalau mengikut tokoh-tokoh dalam mazhab Syafi'i, maknanya pandangan dalam mazhab Syafi'i lah. Lebih afdal tu lagi. Cuma sini anda tak sebut lagi dia gini. Setengah-setengah ulama termasuk mazhab Syafi'i dia kata kenapa dia anggap lebih apa sebab lebih kita baca surah ringkas sebab apa? Sebab dia bicara satu topik je. Ni kalau kita baca ayat panjang bila kita berhenti lepas tu masuk topik lain. Orang apa? Orang tak erti pun. Tak ada gapo pun. Jadi kalau bicara kalau ayat qasid ni dia bicara ya. Satu topik dia bicara. Kena susah panjang tu mesej ni lagi dia nak sampai ke banyak kali. Sebab tu dia jadi afdal tu. Ada ulama kata gitu. Tapi anda tak masuk ni. Yang keempat,
Al-Hafiz menyebut ke dalam Al-Fath, hadis ini menjadi dalil keharusan membaca ayat dengan nyaring dalam solat sirriyah. Ayatnya harus boleh. Kita nak wa'ala ni pun boleh. Tapi itu bukan mazhab Syafi'i lah. Harus. Bila kata harus, kebanyakan, sebab tu anda tengok, disebut bahawa zaman sahabat, memang ada. Tapi bukan kebanyakan. Bukan kebanyakan. Tu. Amal pun setengah kata, siapa 30 orang lebih juga. Namun tetap tidak ada sujud tilawah dalam salat sirriyah. Walaupun kita tak baca dengar pun, tapi siapa tempat sajadah tu dia tak ada sujud tu. Untuk sujud ni hak baca derah. Salat jahar dia panggil 3 waktu. Tu ada. Gitu. Ni meringkas ke kias seterusnya. Jadi ana rasa kena bukti awal sebab gini ana mula-mula fikir nak bawa laptop mari nak baca hak tulis dah tu. Engkau tak boleh nak print. Tapi minggu depan kena itu pula. Jadi tak ada pasal baik kita baca minggu depan lah. Jadi hak ni hak 58 ni taksirul qiyam fi raka'atis tsaniyah min az-zuhri. Imam Nasawi mari pula pada rakaat kedua ni ada dalil. Nabi baca lebih ringkas daripada rakaat pertama. Dia mari dalil. Itu yang disebut dalam bab ni. Hak tu kita ada perbincangan lah. Jadi nasa kita bukti awal lah mana ni. Jadi sebab kalau nak baca di laptop anak boleh tapi kat minggu depan itu pula. Jadi kita bukti setakat itulah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.